أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. 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 الله 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 يا 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 الله. تبنا يا الله. تبنا يا الله. ورجعنا يا الله. ورجعنا يا الله. وندمنا يا الله. وندمنا يا الله. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله. الله 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 يا الله.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا اعتكاف هذا المسجد لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadhil Ayahanda dan Imam, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, para ustazah, pimpinan masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang mana saya tak mampu menyebut nama anda satu persatu, akan tetapi tidak pernah kurang rasa hormat dan rasa sayang saya kepada kalian semua. Maka alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan kita, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk kita berada di dalam salah satu taman-taman syurganya Allah Jalla Jalaluhu wa taala fi'ala. Yang mana mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke dalam majlis ini, dan mudah-mudahan tidaklah kita pulang keluar daripada pintu masjid melainkan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Melainkan kita keluar daripada pintu masjid ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan darjat kita. Amin Allahumma amin. Yang mana mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam majlis ini, Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan juga penyakit seluruh kaum muslimin insya-Allah. Maka pada hari ini kita akan mengkaji pada bab keutamaan bertaubat. Bab keutamaan bertaubat. Sidang hadirin ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berada di bulan Hijrah. Maka bulan Hijrah ini kita ketahui bahawasanya berlakunya peristiwa hijrah, yang mana hijrah ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka tiada lagi hijrah selepas pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Adapun hijrah kita berpindah daripada taman keladi piduk taman saga, itu bukan hijrah. Bukan hijrah tuntutan yang dalam agama. Adapun itu perpindahan kita, hal urusan keduniaan kita. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun tidak ada lagi hijrah seperti mana hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak berhenti setakat itu saja. Maka hijrah ini disambung oleh kita, legasi kita yang telah diamanahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan adapun hikmah hijrah itu ialah Nabi nak cerita, Allah Taala nak bagi tahu bahawasanya ada masa zaman kita gelap, maka ada masa zaman Allah Ta'ala menurunkan sinar cahaya iman ataupun hidayah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hijrah kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, maka hijrah kita ialah perubahan, perpindahan kita daripada sebelum ni. Kita orang yang jarang-jarang datang ke masjid, maka inilah masa untuk kita berhijrah, untuk kita datang ke masjid. Kalalah sebelum ni kita orang yang tak reti baca Quran, kita orang yang jarang-jarang baca Quran, maka inilah salah satu jalan hijrah, ialah kita cuba-cuba dan kita belajar baca Al-Quran. Maka hijrah ini bukan terberhenti di situ sahaja, bahkan sehinggakan sampai ke hari ini sekalipun, maka dituntut kita berhijrah daripada keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik.
Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada bab yang akan kita bincangkan pada malam ni ialah berkenaan dengan taubat. Maka taubat ialah salah satu jalan hijrah yang terbesar yang perlu kita ambil daripada ibrah kehidupan kita. Ialah orang yang bertaubat, ialah orang yang senantiasa berhijrah kepada Allah untuk menuju kepada perkara yang lebih baik. Ada orang tak berhijrah pada Allah. Dia duduk di takok yang lama, dia rasa selesa dengan maksiat, dia rasa selesa dengan kehidupan yang sedia ada. Maka orang ini orang yang jarang-jarang ataupun orang yang tak suka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab ini menceritakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bertaubatlah kamu sekalian pada Allah, hai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan." Dalam surah An-Nur ayat 31. Maka antara hikmah orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala ialah orang itu akan mendapatkan kemenangan. Orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang mendapat kemenangan. Bahkan taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala, amatlah Allah taala menunggu taubat hamba-hamba dia, subhanallah. Maka dalam kitab ni kita akan kajikan pada malam ni, dan orang-orang yang tiada menyembah Tuhan yang selain Allah dan tiada pula membunuh manusia yang diharamkan Allah, membuatnya kecuali dengan kebenaran, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang melanggari perintah Allah, nescaya akan menemui dosa ataupun siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan siksa untuknya pada hari kiamat dan kekal di dalamnya dan terhina. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman lagi mengerjakan amal soleh, maka Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa taubat dan beramal soleh, maka sesungguhnya ia taubat kepada Allah sebenar-benar taubatnya. Surah Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 71. Maka sila hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, Allah Taala nak bagi tahu dekat kita bahawasanya besar macam mana pun dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala boleh ampunkan dosa kita. Dalam ni bahkan kita dengar berbagai-bagai riwayat cerita pasal berkenaan dengan orang yang berzina, dengan orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Taala menunggu kepulangan mereka. Dalam beberapa hadis yang antaranya telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Allah itu membuka tangannya, iaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari mahu bertaubat. Pertama, juga membuka tangannya di siang hari agar mahu bertaubat orang yang berbuat dosa di malam hari, sehingga terbit matahari dari tempat terbenamnya. Maka tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis ni Allah nak bagi tahu, Nabi SAW nak cerita dekat kita bahawasanya Allah Taala menadah, Allah Taala buka depa tangan dia. Kita jangan faham depa tangan macam kita. Maka ulama kata Allah Taala ni sedang menunggu Allah Taala ahlan wa sahlan. Dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, di malam hari Allah Taala tunggu taubat daripada hamba dia yang bermaksiat pada siang hari, subhanallah. Dan di siang hari Allah Taala membuka pintu rahmatnya untuk menerima taubat hamba dia yang buat maksiat pada malam hari, subhanallah. Bermakna 24 hour, 24 jam Allah Ta'ala tunggu. Allah Ta'ala masih buka lagi pintu taubat. Sehingga kan dalam hadis ni Nabi kata apa? Sehinggalah terbit matahari dari tempat terbenamnya. Bermakna sampai kiamat. Bila mai matahari terbit daripada tempat dia terbenam, maksudnya terbit daripada barat, maka waktu itulah Allah Ta'ala akan tutup pintu taubat. Maka tuan-tuan, ibu ayah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Ta'ala ni tak ada masa. Allah Ta'ala ni tak takluk pada masa. Kita ni manusia. Kalau saya salah dengan balan, saya cari pasal dengan balan, saya bagi balan marah. Saya rasa bersalah, saya nak pergi minta maaf. Tengah malam saya celapak ke dia pagi pergi rumah balan. Saya pergi tutup pintu. Balan buka pintu, tengok muka saya, dia duduk marah dah kat saya ni. Tiba-tiba pukul 2 pagi, tengok saya pergi tutup pintu. Nak buat apa? Saya nak pergi minta maaf. Lagi marah belah betul tak?
Hampir 3-4 pagi mencari kuliah rumah awak esok tak ada dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak kira siang, tak kira malam, Allah Taala menunggu taubat hamba dia, subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Bahkan orang yang membunuh, orang yang berzina sekalipun Allah Taala masih lagi menerima taubat, subhanallah. Allah saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita buat salah, buat dosa, kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pejam mata gitu. Allah Ta'ala boleh hapuskan semua dosa kita. Dosa kita ni buat yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita buat dosa sebesar mana pun, kalau kita pulang kembali bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan hapus macam tu saja. Masya Allah. Hebatnya Allah Ta'ala. Tapi kalau kita, subhanallah, kalau satu hari ada orang buat salah dengan kita, setengah-setengah orang tak mau pun maafkan orang. Masya Allah. Tetapi Allah Ta'ala bukan dosa kecil kita buat dah. Dosa hak besar. Dosa hak besar. Kata guru saya, dosa besar ni bukan kata berzina, bukan kata bunuh orang. Dosa besar ni kita lupa Allah Ta'ala tu cukup besar dah dosa kita. Allah. Sebab tu kalau kita perasan tok-tok guru lama, mereka perli kita, qih. Kalau kita bagi tahu dekat dia, saya ni barang hilang, tolong doa kat saya. Dia kata tak apa. Aku tak payah doa kat hang, sampai ambil wuduk, habis semayang. InsyaAllah hang tahu tak mana duduk tahu. Betul tak? Kita time semayang tu Allahu Akbar. Oi, api tak tutup lagi dia dapat. Kalau waktu tu kunci motor hilang, time semayang tu dia akan ingat. Oi, kunci duduk dalam pakit seluak hak keluar kerja siang tadi ni, duduk belakang pintu. Oh. Bermakna kata apa? Dalam semayang kita lupa Allah Ta'ala sebenarnya. Dosa hak paling besar tu kita lupa Allah Ta'ala. Tapi kalau kita kembali bertaubat pada Allah, Allah Ta'ala terima. Masya Allah. Tabarakallah. Kita ni manusia. Ada pun orang buat salah kita, ada pun kita maafkan, tapi kita boleh ingat lagi salah kawan tu. Tabiat kita orang Melayu, orang Malaysia ni, salah satunya kita nak tengok perangai kita huduh tak huduh. Contohlah ada seorang tu bekas banduan. Sampai ketua kita kata tu bekas banduan. Nampak tak? Allah Ta'ala tak pernah cerita dia kita ni buat apa. Tapi punya jahat teruknya kita ni kadang-kadang, subhanallah. Orang tu bukan buat apa pun. Bekas banduan tu tak ada sangkut paut dengan kita pun. Dia masuk penjara sebab orang lain. Tapi duduk sekampung dengan kita. Sampai ketua kita panggil bekas banduan. Masya Allah. Tetapi saking rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita buat dosa ni macam-macam lah. Berlambak home lah. Allah. Dosa kita ni tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah. Saya sendiri ni, kalaulah Allah Ta'ala buka hijab kita, malu. Saya ni, kalau Allah Ta'ala buka dosa ni, Allah Ta'ala buat bagi dosa tu berbau. Saya duduk di Pulau Pinang, di sini bau dah. Allah. Jadi kita ni Allah Ta'ala buka pintu rahmat dan kasih sayangnya Allah. Allah Ta'ala buka pintu rahmat, buka pintu taubatnya seluas-luasnya. Cuma kita ni kadang-kadang sombong pada Allah. Di siang hari Allah Ta'ala tunggu taubat dia. Dosa yang kita buat pada malam hari. Sedangkan kita ni sebenarnya kalau kata kita buat salah, kita tak boleh tangguh dosa kita. Kita ni kalau kita buat salah, kita tak boleh tangguh taubat kita. Tapi punya sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, Allah Ta'ala, hang kalau hang buat malam, siang aku ada lagi, hang jangan risau. Masya Allah. Tapi kalau kita kadang-kadang dengan orang, Masya Allah, tabarakallah. Kita ni, kalau orang buat salah kita, kadang-kadang kita, Masya Allah. Aku boleh nak maafkan hang dengan syarat. Oh, dia boleh tak syarat pula. Macam baru ni berlaku saman menyaman antara orang-orang mengaji juga. Jadi ada seorang hamba Allah tu, dia kata boleh saya nak maafkan kamu dengan syarat kamu kena buat video minta maaf secara khalayak ramai bagi semua orang tengok, dan hang kena bayar kat aku 20,000 lebih kurang tu lah. Dia nak minta maaf kat dia. Nak minta maaf dekat dia tu, dia letak syarat hang kena buat video minta maaf sebab hang dah kata kat aku
Hang kena buat video minta maaf bagi semua orang tengok dan kena bayar kat aku 20,000. Masya Allah. Allah Ta'ala tak pernah minta kita 20,000 pun. Kita ni kadang-kadang terlalu sombong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Hatta baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu maksum, tak ada dosa. Memang dijamin syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sendiri pun istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari itu 70 kali lebih, tak kurang pada 70 kali. Istighfar minta ampun. Tu Nabi. Kita ni bukan Nabi. Tapi subhanallah, teramat sombong kita depan Allah. Saya ni nak. Maka dosa kita ni banyak sangat ibu ayah. Banyak sangat. Bila kita cerita dosa kita dengan Allah Ta'ala, kita tengok betapa rahmat dan sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Dia tak minta apa. Allah Ta'ala tak minta apa dan Allah Ta'ala tak pernah cerita pula kita biasa buat apa. Dalam kitab ni cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asy-Syaikhan menceritakan bahawasanya meriwayatkan sesungguhnya seorang hamba yang melakukan dosa. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku." Maka Tuhannya berkata, "Hambaku telah tahu bahawa dia ada Tuhan yang mengampuni dosa dan ia memohon kepadanya, maka terampunilah ia. Kemudian ia tidak lagi melakukan dosa sesuai dengan kehendak Allah dan dia lakukan pula dosa yang lain. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melakukan dosa lagi, ampunlah aku." Maka Tuhan yang berkata, "Hambaku telah tahu bahawa dia ada Tuhan yang maha mengampuni dosa dan ia berdoa kepada Allah, maka terampunilah ia." Subhanallah. Imam Asy-Syaikhan cerita kata apa? Ada hal keadaan seorang hamba Allah yang senantiasa melakukan dosa. Bila dia buat dosa, dia angkat tangan pada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhan aku, sesungguhnya aku telah melakukan dosa." Maka bila mana Allah Ta'ala dengar hamba dia yang buat dosa tu berdoa padanya, Allah Ta'ala kata apa? "Sesungguhnya hamba aku ini mengetahui bahawa dia ni ada Tuhan yang maha mengampun, maka aku telah ampunkan dosa dia." Lepas tu dia buat pula dosa lain. Dia mengaku lagi, "Ya Allah, aku buat dosa, Ya Allah, ampunkan dosa aku." Allah Ta'ala kata apa? "Sesungguhnya hamba aku ni dia tahu kata dia ada Tuhan yang maha mengampun, maka aku ampunkan dosa dia." Subhanallah. Diulang, buat dosa taubat, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi. Sayangnya Allah Ta'ala. Kita ni kalau kita buat salah kat orang sekali, mau kalau kata kita ulang 2 kali, dia kata, "Hang ni sembang bohong." Dia kata, "Aku tak percaya hang." Dia kata, "Sudah." Dia kata, "Oh, kita." Tapi Allah Ta'ala, kita mohon beribu kali depan Allah, Allah Ta'ala masih terima kita. Ya Rabbi, sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Tapi kita ni kadang-kadang ada masalah, kita cerita kat WhatsApp. Kita ada masalah, kita cerita kat Facebook. Sedangkan yang nak menyelesaikan masalah itu ialah Allah. Tak ramai daripada kita hari ini yang bila ada masalah benar-benar sujud menghadap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tanya susah, "Ya Allah, ampunkan dosa aku, Ya Rabbi." Malulah. Saya buat tahanah kat Belan. Lah kali saya minta brim kat dia. Contoh aku tu lah. Kalau kita buat lagu tu, kita buat naya kat manusia, tiba-tiba kita nak minta tolong dia. Orang kata kita ni tak malu. Dan kalau manusia ni belum tentu dia nak bagi. Dia kata, "Hang dulu hang dah buat macam-macam kat aku. Apa benar hang tak kata kat aku? Semua benar hang kata kat aku. Awak hang ni nak minta tolong aku memang tak bagi." Dia kata, "Aku tak bagi, kembali sudah." Masya Allah. Tu. Tapi Allah Ta'ala kita buat jahat kat dia. Kita buat jahat ni terang-terang. Kita sembunyi pergi lagu mana pun. Kita sembunyi pergilah lagu mana pun. Tapi Allah Ta'ala lihat benda tu terang-terang. Subhanallah. Maka tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, pulanglah kita pada Allah. Selalulah kita bertaubat. Sebab tu saya mula dengan kuliah kita malam ni dengan beristighfar, minta ampun.
Sebenarnya nak istighfar ni mudah. Tapi ibu ayah nak tahu tak, kita boleh sebut nama Allah, 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 Allah. Allah Ta'ala yang izin. Dia nak dengar kita panggil nama dia. Cuba bayangkan Allah Ta'ala lupakan nama dia dalam akal fikiran kita. Masya Allah. Satu hari ada seorang ahli maksiat berjumpa dengan orang saleh. Dia berjumpa dengan orang saleh. Dia katakan pada orang saleh, wahai Tuan, aku tengok kamu ni pagi petang siang malam beribadah. Buat amal kebajikan, buat amal soleh, baca Quran, semayang, tahajud, qiyamul lail, sedekah dan sebagainya. Macam-macam benda kau buat. Tapi aku tengok hang orang yang biasa. Bukan orang kaya, koklah makin semayang makin kaya dah. Makin semayang makin hebat tidak. Koklah makin semayang kuih lama jadi perdana menteri tak ada pun dia kata. Orang biasa, duduk di kampung juga, makan macam orang biasa makan, bahkan tak kaya pun. Dia kata, aku seorang ahli maksiat, yang aku semayang pun tidak, aku berzina, aku berjudi, aku merompak dan sebagainya. Hang cuba tengok kehidupan aku. Makin hari makin kaya, makin hari makin hebat, makin hari makin masyhur. Orang kenal aku, subhanallah. Maka apa yang ditanyakan oleh orang soleh tersebut? Adakah di malam hari kamu bangun untuk berqiyamul lail pada Allah Subhanahu wa taala? Maka apa kata si penyamun? Sedangkan solat pun aku tidak, bagaimana mungkin untuk aku bangun berqiyamul lail? Maka kata orang soleh, dia kata apa? Ketahuilah bahawasanya Allah Ta'ala tak bangunkan kamu di malam hari. Sebab Allah Ta'ala tak mau dengar pun suara hang. Allah Ta'ala murka, benci dan tak suka pun terima hang untuk berjumpa dengan dia. Subhanallah. Cukuplah tanda Allah Ta'ala tak bangun kau di malam hari. Cukuplah tanda Allah Ta'ala tak bangunkan saya di malam hari. Cukuplah tanda Allah Ta'ala tak bangunkan kita semua di malam hari untuk bermunajat panggil nama Allah. Tanda Allah Ta'ala benci, marah, tak suka yang dekat kita. Allahu Akbar. Ibu ayah yang dirahmati oleh Allah. Saya sendiri rasa-rasa bila lah pun tak tahu. Cari dalam kalender pasal tak jumpa. Bila lah makik tahajud. Bila lah makik berdoa memanggil nama Allah. Makik kencing dah. Nak kencing tengah malam, anak teriak tukar pepes, lena balik. Subhanallah. Maka kita ni, Allah Ta'ala bagi masa kat kita. Gunakan masa kita sebaiknya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Kita kena muhasabah diri kita. Bila mai musim hijrah, kita kena tengok balik. Duduk atas meja, kita brainstorm. Tak atas balik saat gini, kita letak pen, kita letak kertas. Tak mau letak pen, tak kertas pun, duduk atas kerusi itu, fikir. Ibu ayah dengan saya, kita fikir. Mai musim hijrah, apa hijrah yang aku nak buat? Tengok balik. Tengok balik dengan masa yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Dalam hadis Jibril kata apa? Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah macam mana hang nak hidup pun, hang kena beringat. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya hang akan mati, hang akan jadi mayat, hang akan jadi bangkai. Subhanallah. Kita tak lama dah nak mati ni. Tengok balik, masya-Allah. Apa hijrah yang telah aku bawa? Maka malam ni tajuk taubat. Kita tengok balik. Kita dengan taubat macam mana? Ngam ke tak ngam? Macam dengan orang apa? Syekh Zainul Asri, hafizahullah taala. Orang kritik Syekh Zainul Asri sebab apa? Cakap selawat. Nak habaq kata apa? Ngamnya Syekh Zainul Asri dengan selawat. Kadang-kadang hak kritik itu tak selawat pun. Kita ni tengok balik. Mulut kita ni ngam dengan apa? Masa kita ni ngam dengan apa? Kadang-kadang mulut kita ni lebih ngam dengan banyak kita berbicara pasal orang. Kadang-kadang masa kita lebih banyak kita habiskan untuk kita nak cari salah orang. Subhanallah. Sedangkan salah kita Allah tak nak tutup rapat. Tapi kita nak buka cari salah orang. Na'udzubillah min zalik. Tu mari balam pesan kat saya. Saya ada buat satu status di WhatsApp saya. Status saya tu saya dapat daripada anak murid saya. Saya dengar dia cakap seorang-seorang. Dia kata apa? Kita ni tak sedar diri, dia kata. Kita ni duk berasa diri kita ni mulia, duk berasa diri kita ni cukup sempurna, orang panggil perfect. Kita punya berasa diri kita perfect. Sehingga kan kita tak nampak salah, cacat celah diri kita dan menyebabkan kita duk nampak cacat celah orang lain. Di saat kita duduk merasa diri kita ni mulia, maka di saat itulah kita akan nampak kekurangan orang lain. Adapun orang saleh tak merasa dirinya mulia,
bahkan mereka mengisytiharkan orang lain selain daripada mereka tu ialah mulia. Kita hari ni berapa ramai mata kita yang ada dalam masjid kita ni, mata-mata yang memandang, berapa ramai kita ni yang memandang saudara kita dengan pandangan yang hina. Ramai. Macam saya cerita tadi. Banduan tu kalau kata dia keluar daripada penjara 40 tahun, 400 tahun dia keluar, sampai ke mati kita akan panggil dia banduan. Masya Allah. Kadang-kadang kita boleh cerita salah orang, salah kita boleh ulang 40-50 tahun salah orang. Subhanallah. Maka tuan-tuan, ibu ayah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kena banyak tengok balik. Tengok balik, masya-Allah. No? Allah Taala takkan terima dah taubat seseorang hamba Allah Taala itu sehinggakan nyawanya berada di tenggorokan. Hari ini Allah Taala masih lagi bagi masa kat kita. Maka sama-sama lah ibu ayah kita bertaubat. Istighfar, mohon ampun, cakap benda yang elok, minta ampun kepada orang, minta maaf pada orang. Kena ubah dah. Hijrah kita ni kena ubah dah. Hak mulut selalu tengok Facebook, tengok WhatsApp, tengok orang tak kenal kita mengata, orang ni tak kenal kita mengata, jangan. Kena ubah dah. Kata guru saya, jangan terkejut di padang mahsyar nanti kita tengok artis-artis lebih banyak pahala daripada kita. Jangan terkejut kita tengok artis-artis yang hari ni kita sangka mereka tu macam ahli maksiat, tapi jangan kita terkejut bahawasanya nanti mereka tu akan lebih banyak pahala daripada kita. Pasal apa? Ingat, dosa kita dengan Allah, kita minta ampun, bertaubat, istighfar, semayang, minta taubat, Allah Ta'ala ampun, clear. Adapun syarat kita minta taubat, minta ampun, sangkut benda tu masalah kita dengan manusia, takkan selesai melainkan kita pergi minta maaf kat Tuhan tu. Tok guru saya kata apa? Berapa ramai hari ni orang yang bila buka handphone dia, tengok social media, dia tengok artis, dia tak kenal, dia mengutuk. Dia tengok orang tak kenal, dia mengutuk. Ramai tak? Ramai. Kita duk kata kat orang. Contoh kita tengok artis tu, seksinya dia ni. Seksi tengok juga. Kan? Seksi pun tengok juga kita. Dalam tengok mengata pula. Jamu mata, jamu juga. Mengata pun mengata juga. Tak tahulah jadi apa pasal perasaan mati kapiak tu dia. Jahat mulut kita tu. Mulut kita mengata kat kawan tu, kita tak pergi minta maaf kat dia. Lagu mana nak minta maaf? Cerita dia, orang kata apa? Sembang jumpa akhirat. Tutup guru saya kata apa? Jaga-jaga mulut kita. Sebab apa? Tugas kita bila tengok maksiat, bukan kita hina si pelaku maksiat, tetapi kita mendoakan supaya dia tinggal maksiat. Berapa ramai hari ni orang yang bila tengok maksiat, dia akan ganti tukar malaikat. Oh, hak ni pasal ni neraka. Oh, hak ni dosa. Oh, hak ni kapiak. Oh, semua orang kapiak. Semua tak kena. Main dekat dia betul semua. Nabi SAW, kita tak pernah tengok Nabi menghukum, menghina orang. Tak ada. Bahkan Nabi mendoakan orang. Itu sifat akhlak Nabi SAW. Tapi kita nilai. Kita tengok orang tak kena sikit, kita mengata. Kita tengok orang tak kena sikit, kita mengata. Masya Allah, tabarakallah. Jahat. Mulut kita ni jahat. Maka berhati-hati ibu ayah. Mulut kita dan ini kena hati-hati. Kita duk tengok Facebook, duk tengok WhatsApp, kita duk tengok Instagram, kita duk tengok Twitter, kita duk tengok TikTok dan sebagainya. Kita tengok orang buat maksiat, kena sedih lah. Kita tak boleh seronok dengan maksiat, tapi jangan kita hina orang tu. Doa kepada dia. Ya Allah, bagilah hidayah kepada dia dan bagilah hidayah kepada aku. Kadang-kadang bila dia tengok orang hak dia kenal, dia kata, ni macam anak Tok Imam ni. Contoh, ni macam Ustaz Fawah ni. Tauknya. Share. Pergi buah dalam grup Masjid Taman Kali. Yang buat tengok Ustaz Fawah ni. Yang buat kata bagus sangat. Duk ceramah masuk Ar-Rahman TV apa semua ni. Duk masuk merata-rata. Duk face, video duk beribu-ribu orang tengok ni. Macam ni kan dia Ustaz ni. Ni Allah lilan ke ni? Contoh lah malam tu. Lolan ke ni? Kuihnya petik pik. Contoh lah malam. Lo isak gam Ustaz Fawah di bawah pokok. Jam. Contoh. Cerita canang merata. Asalkan saya dengan balai isak gam, siapa pun tak tahu ni. Contoh ni. Tapi disebabkan mulut-mulut dan tangan-tangan yang jahat, sebarkan kejahatan. Bukan sebab benda baik. Dia kata, saya bukan sebab benda tak betul. Sungguh betul ni, tengok ni. Sungguh ni, dia isak gam. Sebab benda yang jahat, aib orang, walaupun benda tu betul, itulah sebar
sebar kejahatan. Kena beringat. Kita lah ni suka macam tu. Tengok video sikit, post. Tengok video sikit, post. Tengok video sikit, share. Ni hampa tengok ni. Hampa duk kata bagus sangat ni. Selalunya berlaku pada ni, hak kita ni. Kadang-kadang hak kita main umur, hak kita hak tua-tua ni. Dia selalu jadi macam tu waktu bila dia tak tengok artis dah. Ayah-ayah ni saya yakin dia jarang dah nak tengok artis-artis duk gelek dalam TikTok, tak ada dah. Hak dia tengok sahabat. Hak dia tengok pasal politik. Dulu zaman Datuk Seri Najib, dia marah. Maki Najib, puah-puah. Lepas tu main Tun Mahathir pula. Dia maki Tun Mahathir pula. Kawan tu bukan tahu apa pun. Lah ni main zaman Ismail Sabri. Dia maki Ismail Sabri pula. Macam-macam. Lah ni sebelah pula. Dia main macam-macam. Maki kawan ni. Masya Allah. Duk cerita ni, hak ni. Habis. Jangan. Takut. Orang kapiak ni, mereka saja nak lagakan kita. Salah satu jalan dia, bila kita kaji balik, orang kapiak ni nak merosakkan kita, nak merosakkan iman kita, dengan salah satu jalan ialah politik. Berapa ramai orang yang terlepas cakap di saat berpolitik? Ramai. Berapa ramai orang yang hilang pertimbangan agamanya di saat berpolitik? Sebab tu saya kata, kadang-kadang orang ni, sampai satu masa, amalan kita di akhir zaman macam tin kosong. Ada lah berlaku. Fenomena ni berlaku amat rancak dalam kalangan negara kita, orang Malaysia. Terutamanya di negeri Kedah. Saya tahu pasal saya orang Kedah. Rumah saya di Tanduk, di Lok Stang. Kita ni terutamanya di negeri utara ni, Kedah dengan Penang. Hak ni cukup core-nya pasal politik. Kadang-kadang biasa berlaku di satu tempat, di satu masjid di Kedah tu, di Lok Stang. Masjid kosong. Masjid kosong. Bila tanya balik kita pergi ni, awak masjid tak ada orang ni. Mana hak muka-muka duk masjid ni? Masjid tukar color dah. Masjid tukar color. Allah. Dia kata dulu ni masjid PAH. Lah ni PAN pegang dah. Game PAH tak main. Teruknya game PAH. Hak siapa yang duduk dalam ni hak PAH. Yang duk kira cari masjid game PAH saja, kena beringat. Sama juga game PAN pun. Dulu ni masjid game kami lah game PAN. Mak Sabu duk main bayang krab lah kata. Lah ni tak ada dah. Game UMNO main ambil dah. Tak boleh. Allah. Dulu masjid ni kubah dia kalau oren. Oren semua. Hak main semayang ni pun oren. Kalau belah ambil pisau ni darah kelak-kelak darah oren ni. Bunyi pan. Lah ni PAH dah. Kami tak mau main-mayang dah. Allah. Teruk tak kita? Teruk. Sebab apa? Hang PAH ke, hang UMNO ke, hang PAN ke, hang PKR sekalipun, mai semayang bukan sebab Allah, tapi mai semayang sebab politik. Ramai. Ni kapet hijau ni perasan. Silat-silat tukar kapet biru, orang kali hijau tak main lah. Contoh lah. Tapi tak ke semua. Tapi ada. Orang Melayu kita ni dia dengan politik cukup kemah. Kadang-kadang jiran dia buat nurai. Hang tak pergi nurai mak tu. Tak pergi, dia buat siap abu kalau biru. Dia tak, kalau buat siap abu kalau oren, aku pergi. Jam. Astagfirullahaladzim. Kawan tu sakit nak mati dah, jiran. Sakit nak mati dah, tapi marah sangat pasal apa? Marah sangat pasal politik Allah. Berlaku tak? Berlaku. Saya cerita ni bukan benda hak saya reka semua. Berlaku di kampung saya. Cerita dia. Bahkan di tempat-tempat kita, saya yakin di sini pun ada. Di tempat-tempat lain tu ada. Maka ibu ayah kita duduk dalam ni berpolitik juga. Tapi letak tauhid agama nombor 1. Tidak guna kalau kita menggunakan persatuan kita punya politik kita nama bersatu. Tetapi kita tidak boleh bersatu atas satu kalimah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi, saya pesan ni, saya tak sebut satu sajalah. Saya sebut semua. PAH pun saya sebut. UMNO pun saya sebut. PKR pun saya sebut. Amanah pun saya sebut. Apa dia lagi? Bersatu pun saya sebut. Semua parti ada. Kita hidup beragama, bukan hidup berparti. Parti ni di luar. Masuk dalam masjid, satu tekad, satu amanah. Satu saja. Maka kena beringat kita.
Ni kena musim hijrah ni kena hijrah semua. Kan? Saya sendiri dulu pun saya kuat politik. Kadang-kadang tak pi awak tu, masjid mana? Oh, mana pi masjid tu? Masjid PAN mana boleh pi? Oh, rupanya salah. Sebab tu bila kita ni kadang-kadang kita buat amalan disebabkan satu-satu perkara, maka di situlah menyebabkan sia-sia dan musnahnya segala pahala kita. Masya-Allah, tabarakallah. Maka ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertaubatlah pada Allah. Saya sendiri pun mulut kita ni senantiasalah berzikir, bermunajat, minta pada Allah. Dosa kita ni banyak ibu ayah. Kalaulah kita ni sibuk dengan dosa kita, nescaya kata ulama, takkan mampu kita buat pekerjaan yang lain. Kalau kita sedang sibuk dengan masalah dosa yang sedang kita lakukan, kalau kita tengah sibuk dengan masalah yang ada pada diri kita, nescaya kita tidak akan ada masa untuk kita nak memandang, nak cari masalah ataupun kesalahan orang lain. Tapi kita lah ni kadang-kadang sebab kita tak buang masa untuk tengok diri kita, tapi kita banyak buang masa tengok kesalahan orang lain. Jadi senantiasa daripada hari ini kita bermunajat, minta pada Allah. Kan? Berazam, ya Allah, doa, ya Allah, aku nak bangun qiyamul lail. Ya Allah, aku nak jaga mulut. Doa. Orang-orang soleh ni, kalau kita tengok dalam kitab-kitab Qasasul Awliya, kisah-kisah para wali, kadang-kadang para wali nak keluar daripada rumah, dia akan ambil kutir batu hak halus-halus. Dia tak ambil kutir batu hak besar-besar bata boleh mulut, tak apa. Sebab tahu dah kalau kutir batu besar bata memang tak telan. Dia ambil batu hak halus-halus, batu kerikil. Batu kecil-kecil dia boleh dalam mulut. Dia pergi buat selesai kerja dia pergi selesai semua-semua, dia balik main. Kadang-kadang bila dia pergi kedai, nak pergi di pasar, dia tulis siap-siap dia nak apa. Dia bagi kawan tu, sehingga kan perbuatan orang soleh tadi ni dilihat dan ditanya oleh orang ramai. Wahai Tuan, mengapakah engkau tidak membuka mulut untuk berbicara? Maka dia buka mulut dia. Orang tengok batu penuh dalam mulut. Masya Allah. Dia kata apa? Aku takut-takut mulut aku berbicara pada perkara-perkara yang tidak kena pada tempatnya. Subhanallah. Sampai macam tu. Kita ni kadang-kadang bukan hal kita pun kita nak cakap. Bukan bidang kita pun kita nak cakap. Masya Allah. Bukan cerita pasal kita. Orang lain duduk kalut semang, kita duduk kalut tanya, awak apa duduk semang pasal apa? Oh, duduk kalut tahu pasal orang. Lepas tu kita duduk pergi syarah pula cerita pasal orang. Na'udzubillah min zalik. Banyak dosa kita. Sebab tu duduk saja istighfar. Nah, ibu ayah, kita ni nak mati dah. Saya pun nak mati dah. Tadi saya nak main, hari ni saya jumpa 2 aksiden. 2 aksiden. Hak mati pun ada, hak tak mati pun ada. Allah. Kita ni tak tahu, belum tentu bila lagi. Boleh satgi, boleh kata esok. Kita tak boleh jamin. Maka senantiasalah bermunajat. Ada satu nasyid Rabbani kata apa? Munajatku padamu Tuhan, ampuni dosa ku masa silam, sempurnakanlah kehidupanku, murahkan rezeki dengan nikmat-Mu, jadikanku hamba bertakwa, tiang iman untuk agama. La ilaha illallah, jauhkan aku dari siksaan api neraka yang panas, membakar manusia ingkar di dunia. Muhammadur Rasulullah, terimalah ku jadi umatmu, ku pohon syafaat darimu, beratkan neraca pahlaku nanti. Akhir dia kata apa? Aku aniaya diri sendiri selamanya, ku tak tertanggung dosa dan silap-silapku. Masya Allah. Nasyid Rabbani ni, kumpulan nasyid pun nama Rabbani dah, ketuhanan. Aku aniaya, kita semua, kami aniaya diri sendiri selamanya. Tiap-tiap hari kita duduk penanya diri sendiri.
Allah Ta'ala bagi kita ruang buat baik, tapi kita tak pilih buat baik. Kita pilih jalan nak buat tak baik juga. Allah Ta'ala bagi masa untuk kita bertaubat, tapi kita tak mau balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ku tak tertanggung dosa dan silap-silapku. Allah. Sebab tu kata orang saleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa, di saat dia melakukan dosa, dia merasakan seperti segunung. Dia duduk di kaki bukit, yang mana bukit itu akan jatuh hempak terjun atas kepala dia. Adapun orang yang hatinya lalai jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di saat mana dia melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, terasa seperti lalat yang lalu di hidungnya. Masya Allah. Orang yang hatinya bersih, bila dia buat dosa, dia akan rasa macam dia duduk di kaki bukit, ada hak gunung di atas nak hempak atas kepala dia. Maknanya, bila dia buat dosa, dia berasa silap, dia berasa malu, dia berasa salah di hadapan Allah. Akan tetapi ketahuilah, di saat hati kita telah berkarat, di saat hati kita telah jauh daripada Allah, waktu kita buat maksiat, kita rasa macam maksiat kita tu lalat lalu di hidung. Selapu tu. Abalan boleh kira tak hari berapa kali lalat lalu di hidung? Tak boleh kira. Pasal apa? Kita rasa benda tu benda tak penting. Kita halau lagu tu ya. Jangan kita ni sampai mana? Sampai satu saat, bila kita buat dosa, kita tak berasa kata benda tu dosa. Bila mana kita buat salah, kita tak berasa benda kita buat tu salah. Aku cakap benar sungguh. Dia buat sungguh. Memang dia salah. Masya Allah, tabarakallah. Kita duk pertahankan kesalahan yang kita buat. Maka inilah hijrah yang kita kena buat nanti. Maka ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, Isyak sudah pun masuk. Kita pun hari ini kita cerita bab keutamaan bertaubat. Maka mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini, saya tak mau cerita untuk orang lain, maknanya saya cakap untuk saya. Kan? Abalan, mai lah saya pun mai ni bukan nak cakap untuk ibu ayah, tapi nasihat untuk saya. Tapi kalau siapa-siapa nak ambil tu, ambil lah. Tu cerita dia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. 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 Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayna tawbatan nasuha وتوب علينا توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علينا
توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم قيموا الصلاة